Kasih yang heran, kasih yang besar, kasih yang mengasihi kita. 奇妙浩大的爱，这样的爱爱着我们每一位。 Dan kasih itulah yang seharusnya menjadi motivasi kita hidup di dunia ini. 也就是这爱，成为我们活在这世上的动机。 Mari kita memohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan lewat pemberitaan Injil ini. 让我们接着今天讲到之前，我们求主再次的在祷告中带领我们。 Tuhan, kami sangat lemah, Engkau sangat besar dan berkuasa. 主啊，我们非常的软弱，而你是如此的大能。 Kami sangat bodoh, Engkau begitu berhikmat. 我们如此的愚蠢，你却如此的智慧。 Kami ingin menjauh darimu, namun Engkau selalu mengundang dan menarik kami kembali kepadamu. 我们想要远离你，但是你时刻的邀请我们，把我们拉近。 Saat ini kami menghampirimu Tuhan, oleh karena Roh Kudus-Mu yang mendekatkan kami kepadamu. 这个时候，我们来到你的面前，因着圣灵将我们与你拉近。 Bangkitkan dalam diri kami cinta kepadamu dan kepada kebenaran-Mu. 主啊，求你再一次眺望我们心中对你的爱和对你真理的喜爱。 Murnikan dan sucikan kami 求你洁净我们， melalui firman-Mu. 借着你的话语， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita, yaitu terambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. 我们一起来看一处的经文，成为我们今天讲到经文的基础，就是以弗所书第4章11到16节。 Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. 以弗所书4章11到16节， Untuk mempersingkat waktu hanya akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 只用印尼语读。 Demikian bunyi firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dialah, yaitu Kristuslah, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan atau pengenalan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, dan Dialah seluruh tubuh, dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku, menurut sebuah badan penelitian di Indonesia, 根据印尼一个调查机构， sekitar 30-60% orang di Indonesia terpapar oleh berita keliru di dalam dunia maya atau yang kita sebut dengan hoax. 印尼有30%到60%的人口，他们常常被这个不实的消息他们暴露以这样子不实的消息。 30-60%. 有30%到60%。 Jadi kalau saudara punya sebelah kiri, saudara noleh sebelah kanan Anda, ya, atau sebelah kiri Anda, salah satu dari kita berdua itu pernah mendengar hoax. 所以你往右或者往左看，你左右的人可能其中一位曾经接收到这样子不实的消息。 Nah, namun hanya 21-36% yang mampu mengenali itu hoax atau bukan.
但是从这30%到60%之间，只有21%到36%，他们能够辨别这个讯息是实的或者是虚的。 Jadi sebagian besar orang tidak tahu ini berita palsu atau tidak ketika membacanya. 所以有大部分的人，当他们读到这个假消息的时候，他们不能够辨别这是真或者假。 Dan 11,9% itu pernah menyebarkan hoax itu. 甚至11.9%的人还把这假消息传开， Sadar atau tidak? 不知或者无论是知或者不知。 Jadi saudara lihat sekitar Anda, 10 orang, 1 itu penyebar hoax. 所以你看你的四周围的人，其中10个人有其中1位，他们曾经散播假消息。 Dan hoax itu kebanyakan tentang 3 isu. 通常这些假消息会缠绕这3样的大主题。 1 isu politik. 第一是有关政治， Kita sudah melewati ini, ya. 我们已经过了。 Yang kedua itu isu kesehatan. 第二是健康的假消息。 Yang ketiga itu isu agama. 第三是宗教。 Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, contohnya akhir-akhir ini ada sebuah video yang viral tentang sebuah gereja di Meksiko. 举例来说，最近有一个很热门的消息，就讲到在墨西哥那边的一间教会。 Gereja ini disebut gereja akhir zaman. 这间教会被称之为末日教会。 Digambarkan dalam video itu seorang pendeta, digambarkan hanya gambarnya saja, seorang pendeta sedang berkhotbah. 在那个视频当中，只是他的画像，就是这个牧师正在讲道。 Dan kemudian diberikan sebuah narasi. 然后那边有一个这样子的说明， bahwa gereja akhir zaman ini sedang menawarkan kafling di surga. 这个末日的教会，他们正在要售卖在天国的土地， Harganya lebih murah daripada tanah di Pik. 那个价钱比在 Big 的那个地的价钱还要便宜。 1,4 juta rupiah 1 meter persegi. 一个平方米等于是140万卢比亚。 Kalau ini diberitakan lebih dulu di Pluit, jangan-jangan ada di antara kita langsung borong. 如果这个消息到了 Pluit， 可能我们的当中有人家马上去买清。 Pembayaran bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. 可以用各样的支付方式。 Mastercard, Visa Card, American Express, Apple Pay, Google Pay, dan lain-lain. 各种各样的信用卡，或者是那个 Google Pay、Apple Pay。 Saudara, kita mungkin ketawa ya. Wah, ini gila ini ya. 我们听了觉得很好笑，认为这个很疯狂。 Banyak orang memberikan komen ketika video ini viral. 当这个视频开始很热传的时候，有许多人在下面留言。 Beberapa komen itu bernada seperti ini. 大概有一些留言是这样子的： Kapan orang belajar dari sejarah? 人类什么时候从历史中学习？ Penyesatan terjadi di mana-mana. 这种误导的消息到处都是。 Ada-ada saja gereja seperti ini. 像这样子的教会，真的还是会有。 Saudaraku, orang-orang yang memberikan komen ini tahu bahwa pesannya itu keliru. 那些给留言的人，他们认为，他们知道这个视频的内容是假的。 Ini gereja terlalu sesat. 这个教会太过误导人。 Tetapi banyak orang yang tidak sadar bahwa video itu adalah video buatan dan bukan berdasarkan fakta. 但是许多人并不晓得说，这个视频不是根据事实拍摄的，只是人家捏造出来的。 Sehingga banyak sekali komen-komen itu sebenarnya mereka orang yang memberikan komen itu berpikir ini adalah fakta yang harus dilawan. 但是那些留言的人，他们认为这个视频是真的，所以他们必须去反抗。 Padahal video itu sendiri adalah video main-mainan. 其实这个视频本身就是戏弄人的一个视频。 Di dalam dunia maya kita mengenal ini termasuk golongan konten satir atau sindiran. 我们知道说，在现今像这样子的视频是一个讽刺性的视频。 Saudaraku, berita-berita seperti ini banyak sekali di sekitar kita.
像这样子的消息在我们的四周围非常的多。 Mungkin Bapak Ibu masih ingat pernah menerima berita di grup WA. 可能你在你的那个WhatsApp 的群组里曾经接收这样子的消息， Ada seorang yang sakit, kemudian karena anugerah Allah disembuhkan. 有些人生病了，因着神的恩典，他得医治。 Maka marilah kita berdoa bersama dan bagikan berita ini kepada 5 orang yang lain. 我们一起为他祷告，然后我们要把这消息再发给另外5个人。 Dan ini tidak terjadi hanya di orang-orang Kristen, tetapi juga di agama-agama yang lain. 这不只是在基督徒的圈子里发生，也在其他宗教的圈子里发生， Seringkali ditambahkan dengan ancaman. 甚至还有加上一些威胁。 Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan celaka seperti Bapak ini. 如果你没有去发5个消息的话，你会像这位生病的人那样子遭殃， Bisnis Anda akan semakin seret. 你的生意会不顺利。 Saudara, ada banyak sekali berita-berita semacam ini masuk di dalam media sosial dan masuk dalam HP kita. 有许多像这样子的消息进入我们的手机，进入我们的社交媒体。 Bagaimana anak Tuhan seperti saudara dan saya ini bersikap di tengah zaman yang penuh dengan berita bohong? 我们身为神的儿女，我们面对现今世代这么多虚假信息的这个状况，我们应该如何？ Bukan hanya beritanya berita bohong dan menyesatkan, tetapi masyarakat di sekitar kita ini mempunyai kecenderungan untuk tidak lagi berkritis dan mencari kebenaran. 不只是说讯息本身是虚假的，更糟糕的是，现今社会许多的人已经已经没有对讯息的真假有一个正确的判断，甚至没有寻找真理的意愿。 Masyarakat yang tidak lagi peduli kepada fakta yang objektif. 许多社会已经不再去看客观的事实。 Dan selalu siap sedia mempercayai segala sesuatu yang mendukung pendapatnya sendiri. 他们很容易去相信跟自己想法一致的。 Apakah kita akan ikut-ikutan seperti itu? 我们是否也像这样子跟风吗？ Atau akankah kita cuek? 或者是我们不管？ Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa gereja, saudara dan saya, dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dalam kasih. 今天神的话语告诉我们，我们身为神的儿女，我们在教会里必须用爱心来说真理。 Gereja dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dalam kasih. 教会被呼召要用爱心说真理。 Mengapa harus? 为什么必须这样子？ Apa artinya menyuarakan kebenaran dalam kasih? 用爱心说真理，这代表什么？ Saudaraku, yang pertama, menyuarakan kebenaran itu adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi ketika seseorang bertumbuh secara rohani. 第一，一个人当他的灵命成长的时候，很自然的，他必会说真理。 Saudara, dekat dengan api, saudara akan hangat. Dekat dengan es, saudara akan dingin. 我们靠近火，我们的身体会暖起来；我们靠近冰，我们的身体会冰冷。 Maka ketika saudara dan saya semakin dekat dengan Allah sang kebenaran, maka kita akan memancarkan kebenaran itu. 所以，如果我们靠近真理的神，那我们也会反射出这个真理。 Dalam Efesus pasal 4 ini, Paulus mengajarkan tanda-tanda seseorang yang bertumbuh, tanda-tanda gereja yang bertumbuh. 在这个以弗所书第4章，保罗教导并且告诉我们，这个成长的教会是有什么样的征兆。 Ketika gereja bertumbuh, maka gereja akan mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar akan Allah, akan anak Allah. 一个成长的教会，他们对神的儿子有正确的认识，并且在信心中合一。 Dan kemudian memiliki kedewasaan penuh serta tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. 有那个长成的身量，就像基督的身体。 Nah, ini pertumbuhan seperti ini, kematangan, kedewasaan seperti ini, kematangan yang seperti apa?
像这样子的成长，像这样子的成熟是什么样的？ Ada 2 aspek minimal. Yang pertama adalah orang yang bertumbuh itu akan berhenti menjadi anak-anak. 至少有这2方面，一个成长的人，他就会离开或者是停止成为儿童。 Orang yang dewasa tidak lagi menjadi anak-anak. 一个已经成长的人，不再是孩童。 Dan yang kedua, orang yang dewasa akan melakukan apa yang orang dewasa lakukan. 第二，就是成熟的人就会做成熟的事， Yaitu dalam hal ini menyuarakan kebenaran. 也就是在这里指的说真理。 Mari kita lihat satu persatu di dalam ayat yang ke-14 dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak. 第14节，使我们不再做小孩子。 Saudaraku, anak-anak di sini ditulis di dalam pengertian yang negatif. 在这里，小孩子是用负面的词来表达的。 Tidak semua kata anak-anak berarti negatif di dalam Alkitab. 在圣经中，不是所有小孩子的这个字有这个负面的意思。 Tetapi dalam bagian ini Paulus ingin membandingkan antara anak-anak dan orang yang dewasa. 但是在这里，保罗正在要比较小孩子跟大人、成人来做比较。 Ciri dari anak-anak adalah mudah sekali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. 小孩子其中的一个特征就是容易中了诡计和欺骗的法术， Mudah digiring pendapatnya dan mudah ikut kepada orang lain. 他的想法容易被动摇，并且容易随着别人家的想法， Tidak memiliki prinsip, mudah dibodohi dan ditipu. 没有自己的原则，所以容易被欺骗。 Ketika anak saya minta coklat, 当我孩子跟我要巧克力， 1 kali saya kasih, 有一次我给他， 2 kali saya kasih, 第2次我也给他， 3 kali saya bilang coklat yang ketiga akan membunuh kamu. 第3我就跟他说，第3个巧克力呢会杀了你。 Dia takut, 他马上害怕， maka dia mengikuti saya. 然后他就听从了我。 Setelah itu saya yang bertobat, saudara. 后来是我悔改， Karena saya menyebar hoax. 因为我跟他传了假讯息。 Dia tidak akan mati makan coklat yang ketiga. 他吃第3个巧克力是不会死的， Tetapi saya berusaha untuk menakut-nakuti dia, memanipulasi perasaannya. 但是我试着去恐吓他，去玩弄他的那个感觉。 Banyak di antara kita seperti itu terhadap anak-anak kita. 在我们的当中，可能有一些人也这样子对待自己的孩子。 Kalau kamu tidak belajar baik-baik, 如果你不好好学习， nanti kamu tidak bisa kerja. 等下你找不到工作。 Anak-anak sekarang nggak bisa digitukan. 现在的孩子他们不受骗了。 Banyak temanku males, banyak temanku papanya itu bukan lulusan sekolah tinggi. 他们会说，许多我朋友的爸爸，他们不是毕业于高校。 Papa dia lebih kaya dari papa katanya. 那些我朋友的爸爸比我的爸爸还要有富有。 Saudaraku, kita tidak bisa memenangkan orang untuk mencintai kebenaran dengan memberitakan kabar yang bohong. 所以我们不能够用假消息来带领人家认识真理。 Tetapi anak-anak mudah sekali dipengaruhi. 但是小孩子他们却容易被影响。 Demikian pula anak-anak Tuhan yang tidak dewasa. 同样的，主里的小孩子也是这样子。 Ikut-ikutan, sekarang lagi zamannya apa, ikut zaman apa, ikut ajaran apa, ikut ajaran apa gitu. 容易跟风，现在流行什么就跟什么，现在正在热门的教导是什么就跟着去。 Wah, sekarang gereja sana lagi rame, lagi seru, ayo kita ke gereja situ gitu. 或许是某个教会现在正在很热闹，很多人，我们跟着去。 1 bulan, 2 bulan, kok saya tidak dapat apa-apa. 去了1-2个月，觉得什么都没有得到。 Mau balik ke gereja asal kok malu. 要回到原来的教会，又觉得没面子。 Cari gereja lain yang lebih tren. 又在找别的更现在热门的教会， Sehingga akhirnya susah bertumbuh. 所以这样的人很难成长。 Saudaraku, dalam Galatia pasal 4 ayat yang ketiga.
在加拉太书第4章第3节那边说， sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kira-kira 5-8 tahun sebelum menulis kitab Efesus. 这本书是在保罗写以弗所书之前的3到4年。 Paulus juga menggunakan kata anak-anak. 保罗在这里也用了小孩子这句话。 Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seseorang yang belum akil balik, artinya seorang yang belum dewasa, anak-anak. 这里讲说是孩童。 Di sana dikatakan anak-anak itu takluk kepada roh-roh atau pikiran dunia. 我们为孩童的时候，受管于世俗小学。 Kebenaran Allah belum membebaskan dia. 神的真理还没有释放他， Sekalipun pergi ke gereja masih percaya kepada tahyul-tahyul. 已经去了教会，但是还会迷信。 Kita bicara kepada anak yang umur 5 tahun. 我们就是跟一个5岁的孩子谈， Kalau gigi atas yang copot, buang ke bawah. 如果是你上颚的牙掉的话，你就要往下丢； Kalau gigi bawah yang copot, buang ke genteng. 如果你下面的牙齿掉的话，你就要往屋顶丢。 Kemudian kita suka nonton film-film horor. 我们会看一些恐怖片， Film-film horor barat zaman-zaman dulu. Seperti Vampire, Dracula itu. 过去时代的那一些鬼片，像那个吸血鬼呀、这些的， Termasuk juga film-film horor Mandarin. 包括中文的恐怖片。 Masih ingat Happy Ghost? 还记得开心鬼吗？ Kalau Anda tahu berarti Anda sudah tua kayak saya. 如果你知道开心鬼，表示你跟我一样这个年龄。 Mereka takutnya sama apa? 他们害怕什么？ Takut sama matahari. 他们害怕太阳。 Tetapi orang yang belajar ilmu pengetahuan tahu 但是如果真正学习的人知道， bahwa sinar bulan sebenarnya sinar matahari. 其实月亮的光也是太阳的光反射。 Bulan tidak pernah memancarkan sinarnya sendiri, dia hanya memantulkan sinar matahari. 因为月亮本身没有发光，它是反射太阳的光。 Seolah-olah setan hanya bekerja di malam hari. 好像是说那些鬼只能够在晚上工作， Justru lebih mengerikan setan yang bekerja di pagi hari. 其实在早上工作的那些鬼应该是更可怕的。 Berdasi, berjas, duduk di jabatan-jabatan mewah. 带领带穿西装，坐在那些位置上。 Kalau punya pintu rumah, lihat feng shui-nya apa. 如果要安设家里的门，就要先看风水， Masih takluk kepada roh-roh dunia. 还是相信这些世界的说法。 Tapi dia bukan anak orang lain, dia anak kita. 但是他不是别人家的孩子，是我们的孩子。 Bukan orang yang gak percaya Tuhan, ini orang percaya Tuhan tapi masih anak-anak. 不是信主的人，他们是信主的人，但是他们还是像孩童一样。 Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1. 在哥林多前书第3章第1节， Juga sebelum kitab Efesus itu ditulis. 这本书也写在以弗所书之前。 Paulus berkata anak-anak itu adalah manusia duniawi. 保罗说这些孩童他们是属世的， Mereka belum bisa menerima makanan yang keras. 他们不能够吃硬的食物， Maunya yang lunak-lunak. 他们只要吃软的，要给他喂奶。 Mungkin yang dimaksud di sini adalah kalau mau belajar firman Tuhan maunya yang gampang-gampang. 在这里可能指的就是说，如果学习神的话语，要学习那些简单容易的， Maunya belajar yang praktis-praktis. 要学习那些很实在的。 Saya tidak bilang praktis itu tidak perlu. 我不是说那些很实在的不需要， Sangat perlu. 非常需要。 Tetapi di balik sesuatu yang praktis ada konsep. 但是在这个实际的背后，要有一个观念， Yang kita itu harus mengerti sehingga kita bisa menjelaskan mengapa saya melakukan ini dan itu. 所以我们必须先明白这个观念，才能够解释我们为什么可以这样子做，为什么不可以那样子做。 Dengan mengerti mengapa kita mengenal keajaiban Allah.
我们借着明白背后的为什么，我们才能够看见神的奇妙。 Kita lebih bisa menjiwai, menghayati apa yang sedang kita lakukan. 我们更能够深入，更能够体会我们正在做的。 Orang yang mengerti mengapa dia melakukan sesuatu, dia akan lebih konsisten, maju dan tetap melakukannya. 一个已经明白、知道自己正在做什么的，他会更稳定的一直往前行。 Satu kali di sekitar Monas, 有一次，在这个 Monas 的附近， satu orang tiba-tiba berdiri, berhenti dari jalannya, dia berdiri melihat ujung Monas. 有一个人，他突然间在走路当中停下来，然后他抬头看那个 Monas 顶端。 Orang yang kedua berjalan melihat orang itu berhenti, dia berhenti juga, dia melihat ke atas. 第二个看到这个停下来往上看的人，他也停下来往上看。 Dia lihat orang pertama ini ngapain lihat ke atas. 他就在想，这第一个人他往上看是要做什么？ Orang ketiga melihat dua orang lihat ke atas, dia ikut lihat ke atas. 第三个人他看见前面两个人往上看的，他也跟着往上看。 Sampai akhirnya ada 10-15 orang semuanya lihat ujung Monas. 一直到最后有10甚至到15个人，他们都往上看那个 Monas 的顶端。 Setelah 2 menit orang pertama melanjutkan perjalanannya. 2分钟之后，那个第一个停下来的人他就继续走。 Kemudian orang kedua ini melihat dia pergi, dia tanya, kamu tadi ngapain lihat ke atas? 第二个停下来的人就问第一个人说：“你刚才看什么？ Di atas ada apa? 在上面有什么？ Apakah emasnya itu runtuh? 是不是那个金块掉了？” Oh enggak, saya lihat ke atas karena saya sedang mimisan katanya. 第一个人说：“我往上看，因为我正在流鼻血。” Itu pun hoax, saudara. 这也是假消息。 Siapa yang bilang mimisan harus begini? 谁说你正在流鼻血，必须把头抬起来？ Dokter justru bilang jangan. 医生反而告诉我们不要这样子做。 Nah, saudaraku, banyak orang ikut-ikutan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, sehingga mereka mudah sekali diombang-ambingkan. 有许多人，他们只是跟着别人家做，但是不晓得自己正在做什么，所以这样的人容易被摆动。 Saudaraku, orang yang dewasa bertumbuh, pastilah dia tidak lagi anak-anak. 一个已经成熟的人，他已经一定不再是孩童， Dia mengerti dasar-dasar kebenaran. 他知道真理的根基， Bukan hanya karena dia tahu secara otak, secara teori. 他不只是头脑或者是理论上知道。 Paulus berkata, ku tahu siapa yang ku percaya. 保罗说：“我知道我所信的是谁。” Dia mengenal Allah 他认识神， di dalam kebenarannya. Di dalam kebenaran Allah. 在神的真理中认识他， Bukan mengenal Allah dari apa kata orang. 不是按照别人家说的去认识神。 Saudara coba jelaskan kepada sebelah kiri atau kanan Anda, seperti apa warna kuning itu tanpa menggunakan tangan. 你试着跟你左右的人解释什么是黄色，不要用手。 Gimana menjelaskan warna kuning dengan kata-kata? 怎么样只是用言语来解释黄色？ Tapi bayangkan bagaimana menjelaskan warna kuning ya dengan kata-kata, tetapi saudara harus menjelaskannya kepada orang buta. 你想象，你必须用你的言语来解释什么是黄色，而对方是一位盲人， Bisa nggak? 能够吗？ Tidak bisa, saudara. 不能够。 Allah itu juga terlalu besar. 神也是如此的浩大， Sehingga saudara dan saya tidak bisa menjelaskan hanya dengan kata-kata. 所以你我不能够只是用言语来说明， Saudara dan saya perlu mengalami. 我们必须去经历。 Ketika saudara mengenal pasangan Anda, 当我们认识我们的伴侣， Anda tidak hanya bilang suamiku laki-laki, banyak orang sudah tahu. 我们不会只是说我的丈夫是一位男人，因为所有人都知道。 Umurnya sekian, tanggal lahirnya ini.
他今年几岁？他的生日是什么时候？ Orang kelurahan juga tahu, saudara. 那个户籍登记簿的人也知道。 Tapi pengenalan Anda terhadap pasangan Anda, pengenalan Anda terhadap anak Anda atau orang tua Anda itu sifatnya pribadi. 但是我们对我们的配偶，我们对我们的父母或者我们孩子的认识是非常个人的。 Sehingga kalau ada orang mengirim WA ke saya dengan nomor yang saya tidak tahu, 所以如果有人家发讯息给我，对方的号码是我不认识的， seperti yang mungkin saudara pernah terima SMS Mama minta pulsa, 就好像我们曾经收到过说，好像孩子跟我们正在要我们充值， dan dia mengaku istri saya, 并且他说，她是我的妻子， saya tahu itu pasti bohong. 我马上会知道说那是假的。 Saya tidak mudah dibohongi karena saya mengenal istri saya. 我不容易被骗，因为我很知道、很认识我的妻子。 Istri saya tidak pernah minta pulsa lewat SMS ataupun WA. 我的妻子不会用短讯或者 WhatsApp 来跟我要充值。 Demikian pula anak saya, saudara. 我的孩子也是这样。 Sehingga ketika saya dihadapkan kepada pilihan, saya tahu mana yang benar. 所以当我要选择的时候，我知道什么是正确的。 Allah tentukan gereja ini untuk menjadi marketing coupling surga. Kita tahu itu pasti keliru karena kita tahu Allah itu seperti apa. 如果神有指定一个教会来卖天堂的地的话，我们一定知道这是假的，因为我们知道我们所认识的人，认识的神是什么样的神。 Orang yang dewasa bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. 所以一个成熟的人，他能够辨别是非， Mana yang putih, mana yang hitam, mana yang abu-abu. 什么是白，什么是黑，什么是灰色， Mana yang mutlak yang Tuhan mau, mana yang kita boleh pilih. 有什么是绝对神要我们做的，什么是神给我们自由的选择。 Hari ini saudara mau pilih baju apa, Tuhan tidak atur. Tuhan kasih kita kebebasan. 今天我们要穿什么衣服，神给我们自由选择我们要穿的衣服。 Tetapi ada yang di tengah-tengah, ada yang Tuhan perintahkan. 但是在一些事情上有神命令的， Dan Tuhan berikan kita kesempatan, kita mau taat atau tidak taat. 神仍然给我们机会，我们是否要顺从？ Saudaraku, orang-orang yang sudah dewasa bisa membedakan mana yang mutlak, mana yang relatif. 一个成熟的人能够分辨什么是绝对的，什么是可以相对的。 Poin yang kedua secara lebih singkat, saudaraku. Menyuarakan kebenaran bukan hanya bukti seseorang itu bertumbuh. 说出真理，证明一个人是成熟。 Tetapi menyuarakan kebenaran itu juga adalah satu sarana untuk melayani sesama, membangun sesama kita. 说出真理的，也同时是我们服侍别人家、建立别人。 Kita bukan lagi anak-anak, tetapi kita adalah orang-orang dewasa, yaitu orang-orang yang menyuarakan kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran. 我们不再是小孩子，我们是大人，我们是能够说真理的，并且我们能够持守真理。 Kita bukan hanya tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi kita secara aktif menghidupi dan memberitakan kebenaran. 我们不再被异端所摇摆，而是我们真是能够把真理活出来，并且持守着。 Saudara perhatikan ayat 15 di sana dikatakan, sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. 唯有爱心说诚实话，凡事长进，连与严守基督。 Tanpa berpegang teguh kepada kebenaran, saudara dan saya akan terus menjadi anak-anak. 我们若是没有坚定的持守着真理的话，我们一定还是一直是孩童。 Tanpa menghidupi dan memberitakan kebenaran, saudara dan saya akan membiarkan orang-orang di sekitar kita terus menjadi anak-anak. 就是我们没有说真理、传扬真理，我们就会任凭我们四周围的人一直停留在小孩子的阶段。 Dalam bahasa Indonesia menggunakan kata dengan teguh berpegang kepada kebenaran.
翻译成就是坚固的持守真理。 dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Padahal di dalam bahasa aslinya hanya satu kata. 在原文其实只用了一句话， Sulit diterjemahkan dalam bahasa manapun. 很难用其他的语言翻译。 Tetapi artinya adalah yang dimaksud dengan kata ini adalah bahwa seseorang itu begitu dipenuhi oleh kebenaran sehingga hidupnya, kata-kata maupun perilakunya itu tidak lain adalah kebenaran. 这边所要形容的就是一个人，他如此的被真理所充满，使得他所说的话，就把他里面充满的真理，把它说出来。 Orang-orang seperti ini akan menunjukkan kebenaran, menata hidupnya berdasarkan kebenaran Allah. 像这样子的人，他们就会在他们的生活当中，他们把真理活出来，甚至他们安排他们的生活也按照真理来安排。 Sehingga ketika dia menghidupi kebenaran, orang-orang yang ada di sekitarnya melihat kebenaran di dalam diri orang itu. 当他活出真理的时候，他四周围的人可以接着他看见真理。 Jadi mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai menghidupi kebenaran. 所以可以这样子的翻译，就是他活出真理， Di dalam kata dan karya, 在他的言语行为。 di dalam perkataan maupun perbuatan, kebenaran dipancarkan. 在他的言语、他的作为，真理被反射出来。 Dan dia tidak akan tunduk oleh berita-berita bohong atau ajaran-ajaran yang menyesatkan. 所以他不会被假消息、那些异端的教导所动摇。 Saudara masih ingat kisah ketika Tuhan Yesus bangkit? 我们记得，当主耶稣复活的时候， Para prajurit yang menjaga kubur itu melapor kepada kepala imam, imam-imam kepala. 那些守墓的军兵，他们向那些祭司长报告。 Mereka bersekongkol untuk memberitakan berita palsu. 他们说好要把假消息，用假消息来掩盖这件事。 Kristus tidak bangkit, tetapi jenazahnya dicuri oleh para murid. 他们要说主耶稣没有复活，是他的门徒们偷了他的尸体。 Apa yang dilakukan oleh para murid? 那些门徒们做什么？ Mereka tidak takluk terhadap intimidasi orang-orang yang menyebar kebodohan itu, kebohongan. 他们没有相信这些说假话的人。 Mereka berpegang teguh kepada kebenaran. Mereka menghidupi fakta bahwa Yesus bangkit. 他们紧抓住真理，他们活出这个真理的事实，知道说耶稣已经复活。 Bahkan mereka rela mati demi berita Yesus yang bangkit. 他们甚至为了传扬耶稣复活的消息，他们愿意为此而死。 Karena mereka sendiri beserta dengan 500 orang yang lain melihat dengan mata kepala Yesus bangkit, enggak mati. 因为这些门徒们跟其他的500人，他们亲眼的看见耶稣已经复活。 Ketika Injil Barnabas memberitakan Kristus tidak mati disalibkan, 当巴拿巴他传扬主耶稣被钉在十字架上，但是没有死。 menurut Injil Barnabas, Yudas mempunyai wajah mirip sekali dengan Tuhan Yesus. 根据这个巴拿巴所写的，犹大他跟耶稣的长相很一样， Sehingga para prajurit itu salah tangkap. 所以那些军兵他们抓错人， Jadi yang disalibkan bukan Yesus tapi Yudas. 所以被钉在十字架上的不是耶稣，是犹大。 Yesus sendiri melarikan diri. 耶稣本人他逃走了。 Jadi Yesus itu tidak pernah bangkit karena apa? Dia tidak mati. 耶稣从来没有复活，因为他根本没有死。 Dan para murid Kristus di abad-abad pertengahan mendengarkan Injil seperti ini. 当这个中世纪的门徒们，他听到这样子的说法， Injil yang sangat berbeda dari yang selama ini mereka terima. 所传的福音跟他们这一向来所领受的福音非常的不同。 Seperti Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 就像马太、马可、路加、约翰的福音，
murid-murid Kristus di abad pertengahan, mereka meneliti kembali Injil ini asalnya dari mana. 所以那些中世纪的门徒们，他们再一次的去研究这些福音书的来源。 Mereka tidak anti kepada perbedaan, 他们没有排斥不同的， tetapi mereka meneliti asal mula perbedaan itu. 而是他们会去研究、去探索这个不同的来源。 Apakah benar atau tidak kabar yang mereka terima itu? 他们所接收的这个讯息是对的吗？ Dan mereka menemukan bahwa Injil Barnabas itu ditulis sekitar abad 14 sampai abad 17. 他们就发现说，这个所谓的Barnabas 福音书是在14、15世纪写， Yang sebenarnya lebih selaras dengan ajaran Al-Quran ketimbang Alkitab. 这个的教导是更接近于这个可兰经的教导，多过于基督教的教导。 Dan orang-orang Kristen, sebagian besar orang-orang Kristen sampai hari ini termasuk kita, mungkin kita tidak menerima Injil Barnabas. 所以大部分的基督徒，包括我们，到今天我们并不接受这个Barnabas 福音书。 Nah, saudaraku, menyuarakan kebenaran bukan hanya masalah pendapat saya atau apa yang saya pikirkan, teori apa yang saya pegang. 说出真理，不只是说我的想法，或者是说我所秉持的这个理论。 Menyuarakan kebenaran harus dilakukan dalam kasih karena tujuannya adalah untuk membangun sesama. 我们说真理也要用爱心，因为说真理的目的是要建立人， Supaya semua orang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. 让四周围的人可以向基督的方向成长。 Jadi bolehkah kita cuek? 所以我们可以不在乎吗？ Tidak, kita tidak boleh cuek. Kita harus menyuarakan kebenaran. 我们不可以不在乎，而是我们必须将真理说出来， Tetapi menyuarakannya dengan kasih. 但是要用爱心。 Dan sebelum menyuarakannya, saudara dan saya perlu meneliti lebih dulu, perlu mengerti dasar-dasar iman Kristen. 但是在我们说之前，我们必须先要明白，并且要了解，基督教信心的根基是什么。 Menghidupi kebenaran dalam kasih artinya membuat orang lain tertarik kepada Kristus sang kebenaran dan mengasihinya. 用爱心活出真理，是要吸引别人家，他们去看基督这个真理的来源。 Menghidupi kebenaran tidak sama dengan sekadar memperdebatkannya. 活出真理不只是跟人家辩论而已， Mencari kebenaran tidak sama dengan menganggap diri paling benar. 寻求真理不是将自己放在比别人家更懂的位置上。 Kita dipanggil untuk menjadi rendah hati dalam setiap perdebatan, bukan tinggi hati menganggap diri lebih tinggi dari yang lain. 在为真理辩论的当中，我们被教导，我们必须一直保持谦卑，而不是认为自己比别人家懂。 Selalu mengedepankan sikap belajar, bukan semangat menghakimi. 我们常常要注意我们学习的态度，而不是我们批判别人家的态度。 Menunjukkan rasa ingin tahu sebagai seorang murid, bukan seorang yang sok tahu segala sesuatu. 要像门徒那样子有求知的心，而不是像那些自认为什么都知道的人。 Menghormati yang berbeda dalam kasih, bukan menghina mereka dengan menebar permusuhan. 我们用爱心，我们接纳别人家的不同，而不是用仇恨来去散播这个排斥意识。 Waktu anak-anak saya masih kecil pulang ke Indonesia. 我孩子还小的时候，我们回到印尼。 Di Indonesia tidak semua anak harus masuk di dalam car seat, ya, tempat duduk anak-anak itu. 在印尼乘坐车的时候，孩子就是一些岁数以下的孩子不一定要坐在那个孩童的那保护座位。 Sehingga anak saya yang besar itu suka duduk paling belakang. 所以我最大的孩子喜欢坐在最后面， Karena dia bisa melihat pemandangan yang ada di belakang.
因为他可以往后看那个车子后面的风景。 Satu kali melewati satu jalan yang gelap di malam hari. 有一次晚上，我们经过一条很暗的路， Anak saya yang besar itu sekarang sudah besar betul, saudaraku ya. Dia berkata begini, "Pa, bulannya ngikutin kita." 这老大说，他现在已经长得很大了，不过当时候他说，爸爸，那个月亮跟着我们走。 Kalau saudara mengasihi dia, apa yang akan saudara katakan? 如果你爱他的话，你会怎么样对他说？ Apakah saudara akan mengatakan, kamu sesat? 我们是否会说你搞错了？ Mana ada bulan mengikuti kita? 那月亮怎么可能跟着我们？ Emang kita ini siapa sampai bulan harus ngikutin kita? 我们算什么？月亮会跟着我们？ Kamu itu masih kecil, tidak tahu apa-apa. 你是孩子，什么都不懂， Saudara akan melakukan itu? 你会这样子做吗？ Saudara akan mematikan rasa ingin tahu dia. 你这样子就消灭他的求知欲。 Waktu itu kami ketawa, saudara. 那个时候我们笑起来， Saya dan istri saya ketawa sambil menahan diri untuk tidak ngakak terlalu kencang. 那时候我跟妻子笑出来，然后我们也忍住笑，不要笑得太大声， Supaya dia tidak merasa terhina. 不要让他觉得难堪。 Kita memahami ini adalah cara berpikir anak-anak. 我们能够理解这是孩子的想法， Tidak apa-apa. 没 Betul? 关系，对吗？ Bukan berarti ini masalah benar atau keliru. 不是关于对或者错， Anak-anak melihat dengan kacamata anak-anak. 因为孩子就用孩子的眼光来看事情， Dan kita akan mengatakan, iya memang terlihatnya seperti itu ya. 我们会跟他说：“是啊，看起来好像是这样子。 Nah sekarang belasan tahun kemudian dia sudah tahu sendiri. ”现在过了几十年后，他自己现在明白了。 Dia belajar di sekolah, 他在学校学习， dia baca buku, ikut seminar, bertumbuh dia. 他看书，他参加座谈会，他会成长， Menyuarakan kebenaran dalam kasih, tidak menghina orang lain. 用爱心说真理。我们不可以轻视人， Bersahabat dan tidak bermusuhan. 我们跟别人做朋友，不是成为敌人。 Mengakui keterbatasan, bukan menyangkali keterbatasan. 我们承认我们的有限，不是否定有限。 Saudaraku, kita lebih terbuka mendengarkan pendapat orang yang bersahabat dengan kita ketimbang orang yang bermusuhan dengan kita, bukan? 我们比较容易那些跟我们更容易听朋友的话，多过于听敌人的话。 Ketika saudara ingin menyuarakan kebenaran, pastikan saudara bersahabat dengan orang itu. 所以，当我们要跟他人分享真理的时候，我们先要确定我们跟对方是友善的。 Kalau saudara yang benar, dia akan bertumbuh. 如果我们说的是真的，他就会让他成长； Kalau ternyata dia yang benar, saudara yang bertumbuh. 如果他说的是对的，我们会成长。 Asal kita tidak merasa diri yang paling benar. 只要我们不认为自己是最对的。 Lagi pula kehidupan iman itu adalah sebuah perjalanan. Tidak seorang pun sudah mencapai titik sempurna. 因为我们信心的道路，是还很长远，没有一个人能说他已经走到了那个尾端。 Namun kesulitannya adalah kita semua ingin benar dan dibenarkan. 但是问题就在于说，我们每个人都想要自己是对的，并且要别人家认为我们是对的。 Tidak seorang pun dari kita ingin salah dan dipersalahkan. 没有一个人愿意自己做错，然后被人家说我们做错。 Semua orang ingin dianggap tahu banyak. 每个人都想要别人家认为我们知道的很多， Karena tidak mau terlihat lemah. 因为不要自己看起来很 Tidak mau 软弱， terlihat bodoh. 不要看起来愚蠢。 Untuk orang-orang seperti ini keraguan itu dianggap sebagai dosa. 对于像这样子的人，他的犹豫，他认为是一种罪。 Padahal keraguan itu sangat dibutuhkan untuk iman bisa bertumbuh. 其实我们的疑问是在我们信心成长中非常需要的。 Keraguan itu menunjukkan saudara bergumul mengenal Allah. 我们的疑问意思是说，我们在认识神的事情上，我们要一直的努力。 Kita sulit menyuarakan kebenaran dengan kasih karena kita menganggap diri tahu banyak padahal kita tahu terlalu sedikit. 我们很难用爱心说真理，因为我们认为自己知道的很多，但是事实上我们知道的非常的少。 Saudaraku, orang menjadi murid itu kadang kebanyakan itu dari TK sampai kelas 12
Betul ya, kebanyakan dari TK sampai kelas 12. 通常我们那个学习的过程就从幼稚园一直到第12年， 14 tahun jadi murid. 我们14年之久成为学生。 Kalau lulus sarjana tambah 4 tahun lagi. 如果要拿学士的话，再多加4年。 Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menjadi murid hampir 30 tahun. 神给我机会，让我成为30年的学生。 Satu hal yang pasti saya pelajari adalah saya semakin tahu saya tidak tahu banyak. 有一件事我很确定的是，我更确定自己知道的有限。 Alkitab terlalu kaya dan limpah untuk diketahui dengan sempurna. 圣经的内容太过的深，太过的丰富，使得我们能够完全知道的是有限的。 Bukan karena Alkitab kurang besar, tetapi otak kita yang terlalu kecil untuk memahaminya. 不是说圣经Terlalu besar. 不是圣经太过大，而是我们的头脑太过小来容纳。 Bukan karena saudara dan saya, bukan karena Alkitab itu kurang sempurna. 不是说圣经不够完整， Tetapi kitalah yang penuh dengan kecacatan, yang membuat kita seringkali salah mengerti tentang Alkitab. 而是我们充满瑕疵，使得我们常常没有正确的明白圣经。 Saudaraku, di tengah era digital yang seperti ini, 在现今这个数码时代， menyuarakan kebenaran dengan kasih itu semakin jarang kita dapati. 用爱心说真理的人越来越少。 Bahkan saya cenderung merasa bahwa ini adalah hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan dengan kekuatan sendiri. 甚至我认为说，我们要靠自己的力量来行这件事情是几乎不可能。 Firman Tuhan hari ini meneguhkan hal ini. 今天神的话语再一次的坚固我们， Menyuarakan kebenaran dalam kasih membutuhkan pertumbuhan rohani. 用爱心说真理需要我们灵命的成长。 Dan pertumbuhan rohani hanya terjadi oleh karena anugerah Allah yang terus berkarya dalam gerejanya. 而我们能够在灵命上成长，是因着神在他教会所赐下的恩典，一直来托住我们。 Kebenaran-kebenaran rohani tidak disukai oleh orang-orang Kristen duniawi. 属世的基督徒，他们不喜欢属灵的真理。 Hal yang lain adalah menyuarakan kebenaran dalam kasih. Ini adalah strategi yang terbaik di zaman ini. 用爱心说真理是现今世代最好的策略。 Di tengah-tengah zaman di mana banyak sekali informasi, 在这个充满很多讯息的世代， dunia membutuhkan bukan hanya orang yang bisa bicara kebenaran, 世界需要的不只是一个会说真理的人， tetapi orang-orang yang mewujudkan kebenaran dalam tingkah laku dan hidup serta perkataan sehari-hari. 而是他们要看见一个能够在日常生活中他活出真理，借着他的行为、他的言语。 Anak-anak tidak butuh orang tua yang setiap tahun mendengar ribuan khotbah. 我们的孩子不需要他的父母一年当中听了几千个讲道， Anak-anak kita membutuhkan orang tua yang melakukan khotbah yang mereka dengar setiap minggu. 我们的孩子想要的是他们看见父母能够将他每个星期听见的道理活出来。 Orang-orang yang tidak percaya Tuhan tidak membutuhkan orang-orang Kristen yang selalu siap berdebat. 那些不信主的人，他们不需要那些随时都会辩论的基督徒。 Orang-orang yang tidak percaya Tuhan mereka membutuhkan orang-orang Kristen yang menghadirkan Kristus yang mengasihi mereka. 那些不信主的人，他们所需要的是能够将基督带给他们，让他们感受到基督的。 Berjuang bagi keadilan dan kebenaran. 为公义、为真理，我们力争上游。 Memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia yang setara. 看别人家跟我们是同等的人， Mengangkat kuk penindasan. 我们要将那个苦待的恶，把它提起来。 Memberikan gaji dan penghargaan yang manusiawi kepada karyawan-karyawan. 给我们的职员一个合理的薪资，合理的对待他们。
Apa artinya rajin ke gereja tetapi tidak menghidupi Injil Yesus Kristus? 我们来到教会，但是却没有将耶稣基督的福音活出来，有什么意思呢？ Apa artinya saudara rajin forward kata-kata Alkitab tetapi saudara tidak pernah menghidupinya, bahkan menyangkalinya dalam hidup sehari-hari? 我们将圣经的经节把它传给别人家，但是我们却没有将圣经的真理活出来，甚至我们是否定圣经的真理。 Mungkin ada di antara saudara yang hari ini berkata, saya mau bertumbuh ke sana. 也许在我们当中，今天有人家愿意，我愿意像那样子的成长。 Saya tidak mau jadi anak-anak lagi yang mudah diombang-ambingkan rupa-rupangin pengajaran. 我不要像孩童那样子被世界的一些错误的教导、异端所摇摆。 Tetapi memberi diri dipenuhi oleh kebenaran, menghidupi kebenaran, membagikan kebenaran. 而是将自己使真理充满，使我们能够将真理活出来，并且将真理分享给四周围的人。 Ada yang ingin menjadi orang yang bertumbuh seperti ini? 有人愿意成为那样子成长的人吗？ Mulai dari mana? 从什么开始？ Mulai dari pemuridan. 从门训开始， Bukan sekadar ikut Christ cells. 不只是加入基督细胞小组， Tetapi di dalam Christ cells kita mengenal kebenaran, menghidupi kebenaran, dilatih untuk membagikan kebenaran. 而是我们要在小组中，我们要一起学习真理，我们把真理活出来，并且操练怎么样将真理传扬出去。 Di zaman yang semuanya ingin serba cepat. 在这个世代，我们追求的快速， Fast food, fast internet. 我们想要网络很快，要食物要速食， Fast healing, ingin penyembuhan yang cepat. 要治愈的快， Ngurus apa-apa nggak kepengen ngantri. 不需要办事情的时候还要排队。 Masalahnya adalah untuk bertumbuh dalam Tuhan butuh waktu. 但是在主里成长需要时间， Cinta butuh waktu. 爱的增长也需要时间， Mengenal Allah butuh waktu. 认识神需要时间， Bukan fast discipleship, tetapi slow discipleship. 不是快速的门训，而是慢慢的门训。 Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan beberapa pertanyaan ini. 让我们一起低下头，我们要思想以下的几个问题。 Siapakah saudara dan saya di era digital ini? 在这数码时代，我们是谁？ Apakah kita orang yang menyuarakan kebenaran Kristus atau menyuarakan kebenaran diri? 我们是否将基督的真理传扬出去，或者是我们将自己所谓的真理说出来？ Apa yang kita suarakan? 我们说的是什么？ Kebenaran Kristus Sang Kasih atau kebenaran orang Farisi? 是基督爱的真理，或者是法利赛人的真理？ Menghadirkan Kristus yang melayani atau menghadirkan egoisme diri untuk kepentingan pribadi? 我们服侍人的时候，有基督的爱呢，或者是我们所显示出的是我们的自我？ Setiap orang menjawab di hadapan Tuhan. 我们每个人在主的面前，我们对主回答。 Tuhan, Engkau adalah Sang kebenaran yang menyatakan diri sebagai kasih. 主啊，你是真理的源头，你向我们显出你的爱。 Kami bukanlah kebenaran, namun Engkau mengasihi kami. 我们没有真理，但是你却爱我们。 Tolong kami untuk menemukan kebenaran dalam kasih-Mu. 求你帮助我们，让我们在你的爱中寻找到真理， Dan mengasihi-Mu di dalam kebenaran. 并且在爱中，我们在真理中我们爱你。
Dorong kami Tuhan membagikan Kristus Sang kebenaran. 求主推动我们将真理和爱的基督向别人家传扬。 Dorong kami membagikan Kristus Sang kasih lewat karya dan kata kami. 求主推动我们，让我们在爱中借着我们的言语传扬基督。 Hentikan kebohongan-kebohongan kami. 求主停止我们一切的谎言， Jangan biarkan kami menjadi penyebar kebohongan. 让我们不要把谎言继续的传播。 Beri kami keberanian ilahi darimu untuk menyuarakan kebenaran dalam kasih-Mu. 求主赐给我们在你里面的勇气，将真理用爱心来传扬出去。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Semua orang yang percaya katakan 我们一起说阿 amin. 门。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福我们。